Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat petang saudara-saudari. Kini kita bersama secara live untuk segmen Big Niaga. Seperti yang telah kita beritahu, kali ini dengan tajuk kebajikan e-hailing. Baik saudara, industri e-hailing menjadi pilihan ramai penganggur terutama pasca COVID-19 kerana pekerjaan itu mudah diceburi dan pemohon hanya perlu mempunyai lesen memandu dan kereta berusia di bawah 10 tahun. Dan daripada statistik Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Februari lalu merekodkan terdapat kira-kira 100,000 pemandu e-hailing yang memiliki lesen kenderaan perkhidmatan awam EVP di seluruh negara. Dan terbaru difahamkan bilangan mereka bertambah sebanyak 20% menjadikan jumlah keseluruhan lebih 120,000 orang. Dan golongan ini juga selalu terdedah risiko bahaya di jalan raya yang merupakan tempat kerja mereka. Tidak kira sama ada dilanggar orang atau masalah sistem komunikasi. Inilah nasib pemandu e-hailing. Jadi hari ini di BBTV kita akan membawa dua tetamu jemputan yang akan membincangkan topik khusus ini. E-hailing, pemandu e-hailing beserta kebajikan mereka bersama Perkeso. Saya perkenalkan tetamu di studio. Pertama di sini ada Encik Fazrul Said, pengasas EHO Drivers Malaysia Group, dan juga Encik Khairullah bin Haji Mahfuz, pegawai takbir Perkeso. Saya ucapkan selamat datang dan apa khabar? Terima kasih. Tuan berdua. Sihat, bahagia. Baik, hari ini sebenarnya di wilayah Persekutuan adalah hari cuti umum. Betul. Ya. Dan juga kalau di negeri-negeri lain kiranya selain daripada Johor, Kelantan, mereka cuti. Yang lain-lain adalah hari pekerja yang biasa. Dan hari ini terima kasih saya ucapkan kerana sudi untuk datang ke studio dan membincangkan topik ini bersama pihak BBTV. Jadi tanpa kita berlengah, saya kira semua penonton ingin juga mengetahui apa sebenarnya dan siapa sebenarnya EHO Drivers Malaysia. Mungkin kita boleh mulakan dengan Encik Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Encik Fazrul. Saya menjadi pemandu e-hailing hampir 7 tahun ya. So penubuhan grup EHO Drivers Malaysia sebenarnya nama yang berbeza sebenarnya. Saya tubuhkan pada Jun 2017. Asalnya pemandu sekitar KLIA lah. Dan sehingga hari ini grup kami mencapai kapasiti lebih daripada 1.5K. Tapi secara totalnya sebenarnya adalah 5K sebenarnya. Ada yang keluar masuk lah. So bila kita kata EHO Drivers Malaysia ni, kita boleh katakan sebagai satu brand yang baru melalui grup untuk kita bagi satu terjemahan mengenai ilmu-ilmu e-hailing. So di sini apa peranan kami sebenarnya? Peranan kami di sini sebagai soft maker. Kebanyakan pemandu e-hailing ni kita boleh kata 365 hari sentiasa dengan masalah, kan? So masalah ni kami dalam grup ni tadi ada bahagian admin untuk teknikal, untuk info-info SOP Grab ataupun syarikat EHO lain, dan kami bahagian perundangan pun ada, dan macam saya untuk motivator. So kami sentiasa kawal selia para pemandu ni sekiranya mereka ada masalah berbangkit. Next untuk didikkan secara ilmiah, teori dan sebagainya, sebab kadang-kadang driver ni, pemandu ni, dia ada yang lebih bertanyakan tentang soal-soal yang common. Sebagai contoh PSV, ada yang tanya pasal documentation insurance dan sebagainya. So itulah peranan kami, dan juga kami memupuk budaya positif di kalangan pemandu e-hailing sendiri. Untuk kejayaan, maksud saya aktiviti yang biasa kami lakukan sebelum pandemik, kami buat untuk perjumpaan di as a TT, what they call teh tarik lah, perjumpaan mana-mana yang berkaitan dengan Klang Valley. Tetapi since MCO, kami lebih kepada Zoom ataupun Google Meet. So di sini sebenarnya grup ni bukan sahaja di Klang Valley tetapi di seluruh Malaysia, di seluruh setiap negeri. So apa yang saya cuba ambil pendekatan, kami juga ingin tahu apa masalah di negeri lain. Bukan saja di Klang Valley, di utara, selatan, Borneo maupun di pantai timur tadi. Dan juga lebih kepada sebenarnya aktiviti ini lebih kurang sama saja, perbincangan terbuka permasalahan,
penumpang, SOP, aplikasi yang berbangkit kat situ lah. Sekerap mana perjumpaan secara online tu? Okey, ikutkan pada MCO ni kami agak tidak begitu adakan perjumpaan ni sebab kami faham ada yang komitmen. Okey, so kami akan mungkin pada Januari 2022 adalah untuk masa kami untuk boom. So kami akan lakukan setiap pada hari Sabtu pukul 2 hingga pukul 4 atau pukul 5 tadi. Kami akan mencana satu topik untuk pemandu-pemandu sendiri untuk mereka dapat ilmu tadi daripada kami sendiri dan juga kepada pemandu-pemandu yang lama maupun pemandu-pemandu yang barulah. Sebab di sini kami cuba menjadi aspirasi seperti mentor dan mentee di sini. So pada saya sebagai pengasas ni tadi, saya harapkan memang sebab mereka saya gelarkan sebagai saya punya supporters untuk dalam grup saya inilah. So far mentor dan mentee bermaksud okey, baik, kalau kira begitu boleh saya tahu dalam kapasiti EHO drivers ni berapa ramai sebenarnya mentor yang boleh membantu mentee-mentee ni? Sebenarnya kami ada 5. Okey, macam saya kata tadi, kami saya gelarkan mereka sebagai admin lah, admin group tadi, yang kawal sedia untuk teknikal, okey, masalah aplikasi dan juga masalah segi SOP, dokumentasi. Okey, seterusnya untuk mungkin dari segi perundangan atau dasar-dasar, dan mereka juga mungkin biasanya kita boleh katakan gangguan emosi lah. So saya ambil tugas untuk motivator. So bila motivator ni, it means that apa yang saya boleh cope untuk mereka untuk kembalikan semangat mereka balik untuk memandu. So bercakap tentang nasihat undang-undang, adakah mentor ni tadi 5 daripada admin tu memang mempunyai apa ni kita panggil kapasiti khusus? Yes, setiap antara mereka memang ada latar belakang yang memang bidang mereka sendiri. Sebab saya memilih mereka ni atas dasar kapasiti memang dia already dah otai lah, senang ceritalah. Dan mereka juga adalah pemandu e-hailing. Yes. Dan kebanyakan mereka merupakan alpha yang registerkan untuk pemandu-pemandu baru lah. Mungkin ada, saya risau jika kita punya penonton ada yang mungkin tidak begitu familiar dengan term-term di dalam perkhidmatan e-hailing ni. Mungkin boleh Cik Fazrul ulaskan apa itu sebenarnya Alpha? Okey, Alpha adalah mereka yang dilantik oleh syarikat IHO. Mereka juga pemandu. Okey, mereka dilantik untuk mendaftar pemandu-pemandu yang baru terus ke syarikat IHO. So mereka ni yang pada saya orang kata apa, duta kecil kepada syarikat IHO ni untuk memberi bantuan informasi ataupun sebarang bantuan berkenaan dengan e-hailing itu sendiri. Tapi macam saya kata tadi, syarikat IHO ni dah ramai jugalah yang bergelar Alpha kan. So hopefully mereka dapat melakukan satu tanggungjawab yang baik lah. Dan Alpha ni juga dikira sebagai mentor lah juga, membantu mentor atau mentor? Yes, mentor-mentee dah. Baik. Sebab mereka ada grup mereka sendiri, dan macam saya kata tadi, harapan untuk mereka boleh succeed bersama dengan mereka punya apa. Dan setakat semenjak penubuhan, saya kira tadi Cik Fazrul ada bagi tahu dah 7 tahun. Yes, 4 tahun lebih. 4 tahun lebih. Yes, 7 tahun itu adalah 7 tahun pengalaman saya. Dan EHO terbentuk lebih kurang 4 tahun. Dan sepanjang tempoh 4 tahun dan kemudian kita beralih kepada era pandemik. Betul. Apa mungkin boleh kongsikan berapa banyak atau kejayaan yang telah dilakukan oleh EHO terhadap pemandu-pemandu? Okey, background saya sebenarnya lebih kepada consultation. Saya dulu adalah education consultant dan saya juga adalah sales consultant dulu. So apa yang saya buat dalam masa 7 tahun ni, saya cuba implement apa yang saya belajar dalam skop untuk e-hailing. So that's why macam saya beritahu tadi, admin saya ambil latar belakang mereka dan kita bersatu untuk membantu pemandu-pemandu. Dan antara kejayaan kami adalah kami berjaya melahirkan in total grup tadi dalam
5,000 pemandu di seluruh Malaysia. Dan antara kejayaannya, macam saya beritahu, kami berjaya menyatukan pemandu ni di seluruh Malaysia. Tak kira peringkat umur, bangsa, agama maupun negeri. Ini pada saya, pada orang kata di under one roof, pada satu bumbung. Sebab biasa kalau kami lihat status sekarang ni, kebanyakan grup-grup WhatsApp ataupun lebih kepada WhatsApp tadi hanya untuk negeri Klang Valley saja sebagai contoh, ataupun Perak saja. So pada saya rasa ini adalah peluang mereka untuk bersuara, peluang mereka untuk menjelaskan apa yang berlaku di tempat mereka. Sekurang-kurangnya kami ada info ataupun statistik untuk negeri yang lain. Okey, kejayaan yang seterusnya adalah saya agak berbangga juga, certain ada driver-driver yang kembali kepada saya mengatakan ucapkan terima kasih sebab apa yang kami cuba implement dalam grup tadi, mereka dapat mengimplementasikan. Sebagai contoh dari segi penjanaan income dan juga untuk upgrading service, customer service lah. Macam mana kita untuk berhadapan dengan passenger, tata cara kerja kita, dan juga dari segi modal dan juga bebas dari hutang dan lain-lain lah. So setiap pemandu masalahnya berbeza-beza dan kami cuba cope one by one. Okey, sebagai contoh, kalau pemandu ini apa masalahnya, kita come back to the latar belakang dan kita check background. Okey, apa masalah yang pertama, kami cuba solve one by one. Saya kira EHO ni boleh saya katakan ada peranan sebagai akademi lah. Yes, tetapi betul. adakah EHO ni berdaftar? Okey, untuk so far buat masa ni belum lagi, tapi kami akan ambil tindak balas untuk Januari 2022. Kami akan register dan sebenarnya ramai salah anggap sebenarnya. Mereka ingatkan kami adalah persatuan ataupun NGO ataupun berdaftar under ROS, belum lagi. So pada saya macam saya perlukan masa untuk saya build up the team and insya-Allah banyak yang bagi support, bukan sahaja daripada syarikat e-hailing dan malah kepada rakan-rakan yang pernah berjuang bersama kami sebelum dalam e-hailing, bagi kita full support. So saya rasa inilah waktu yang terbaik untuk Januari 2022 untuk saya meletup bersama dengan Iho Drivers Malaysia. Mudah-mudahan. Yes. Sebab saya kira tadi ikut dengan kapasiti 5,000 pemandu yang telah dikumpulkan di bawah satu kumpulan, hanya bermula dengan grup WhatsApp dan boleh mempunyai kapasiti seramai itu. Saya kira memang sewajarnya EHO ni mendaftar supaya lebih banyak lagi perkara-perkara lain dapat manfaatkan oleh ahli-ahli. Dan lepas tu, seperti mana yang telah saya katakan di awal sesi live kita tadi, tentang kebajikan pemandu-pemandu dan seramai 5,000 yang telah dikumpulkan di bawah satu kumpulan ini, mungkin ada isu berkaitan spesifik, Encik Fazrul, kebajikan mereka, terutamanya ketika mereka berada di atas jalan raya. Dan kita kira sekarang ni ada banyak kisah-kisah di Dada Akhbar tentang nasib pemandu-pemandu e-hailing ini apabila mereka, macam kita tahu, kerana mereka menganggur secara drastik berikutan pandemik dan kemudian mereka terjebak dalam e-hailing ini pun kita kira terkejut kan. Jadi tiada persediaan seperti mungkin persediaan insurans dan sebagainya. Dan sebenarnya kalau melalui kes-kes yang sebelum ni, bagaimana EHO membantu? Okey, terima kasih. Memang soalan yang begitu memang soalan wajib lah orang kata. Okey, sebagai seorang pemandu yang baru register, kita ambil yang fresh lah yang baru register. Okey, memang kami di Iho Drivers Malaysia memang kami menggalakkan mereka untuk mencarum perkeso. Okey, one of the main purpose lah, syarat-syarat utama. Dan seterusnya untuk pemilihan insurans, sebab e-hailing telah digazetkan pada 2017 ataupun 18. That's why ada daily dan juga annual. So di situ kebanyakan pemandu ni ingin dapatkan satu penjelasan di situ melalui isu keselamatan. Okey, kebajikan ni tadi certain untuk syarikat Iho ada memberi, contohnya pemberian bantuan makanan. Okey, saya ingat lagi pada tahun lepas
Ada juga syarikat-syarikat seperti MyCar yang turun padang, yang berikan bantuan, dan juga ada pihak Keso juga yang turun padang. Okey, yang untuk syarikat seperti Grab, okey, mereka telah memberikan bantuan juga kepada pemandu. Terima kasih banyak Grab. Mereka telah memberikan bantuan seperti voucher. Okey, voucher ni mengikut konsistensi pemanduan daripada pemandu itu sendiri, disebabkan Grab ni dia ada satu sistem AI dipanggil, melalui pattern, konsisten dan juga behavior. So dari sini apa yang saya nampak, memang syarikat Iho ni memerlukan pemandu yang konsisten dari segi tripnya sendiri, untuk mereka layak mendapat pelbagai imbuhan daripada syarikat Iho. Okey, macam Grab tadi, maafkan saya, mereka dapat memberikan voucher sebagai contoh macam barangan, ini khusus untuk pemandu? Yes, alat perkakas rumah, laptop, dashcam dan sebagainya. Dan saya pun kata ke pemandu, tolong ambil peluang, because peluang ni bukan selalu ada. So macam saya kata tadi, perkara utama selain pada kebajikan adalah kesempatan, dashcam. So alhamdulillah memang peluang tu sentiasa ada sebenarnya kepada pemandu. So kami di Iho Drivers selalu memberitahu tentang kebajikan ni melalui apa yang syarikat Iho tak boleh berikan, dan sebagainya. So apa yang syarikat Iho tak boleh berikan tetapi ada, sekurang-kurangnya ada. Dan apa yang paling penting adalah pengurangan kos penyelenggaraan kenderaan. Sebagai contoh kat sini, seperti saya juga, kami ada untuk minyak hitam dan sebagainya, dan bengkel untuk tayar dan sebagainya, pembelian tayar dan sebagainya. Sebab kita tahu sekarang memang kos untuk nak keluar duit sendiri pun agak besar juga. Dan Grab sendiri telah memberi satu peluang yang baik, iaitu melalui voucher tadi, untuk kami teruskan perjuangan dalam e-hailing ni tadi sebenarnya. Lepas itu? Okey, so antaranya juga dari segi yang saya ingat yang terbaik juga sebelum ni, pihak Grab sendiri ada buat untuk claim. Okey, bila kita cerita tentang waktu pandemik, since tahun lepas, so untuk pemandu yang di kuarantin, sebelum ada untuk scan risiko Masejahtera tadi, mereka boleh claim untuk mereka yang kuarantin di rumah maupun di hospitality, sekitar RM350 hingga RM1,000, case by case. Itu antara yang saya nampak contoh isu kebajikan yang Grab boleh bagilah di sini. Waktu pandemik ni tadi. Itu memang Grab sajalah. Bagaimana dengan syarikat lain? So far yang lain saya tak begitu pasti, tapi Grab dah bagi satu terms and condition di situ mengikut syarat dan terma lah. Tapi yang lain lebih kepada bantuan makanan kepada pemandu-pemandu mereka sendiri di situ. Baik. Saya kira satu penjelasan yang agak kita kira jelas dan juga mungkin sukar untuk diperoleh daripada mana-mana pihak. Betul. Terutamanya buat pemandu-pemandu yang tidak mengikuti ataupun tidak berdaftar dengan mana-mana persatuan-persatuan dan juga kumpulan di grup WhatsApp khususnya. Okey. Satu lagi macam yang isu kebajikan tadi, apa yang Aisyah bagi tahu. Okey, macam Iho Drivers Malaysia juga. Okey, kami mengambil inisiatif yang pendekatan yang lebih dekat, because apa yang saya nampak since tahun lepas mulanya pandemik, kebanyakan kami dikejutkan dengan berita yang agak menyedihkan, antara pemandu yang dijangkiti virus COVID melalui passenger maupun ahli keluarga. So banyakkannya yang bagi tahu info baik personal PM ataupun mereka berjumpa dan sebagainya, menceritakan permasalahan. So apa yang berlaku kat sini, kami ada melancarkan tabung untuk COVID. Okey, so macam Iho Drivers tadi, so apa yang kami dapat respon daripada pemandu, mereka ada pemberian bantuan berupa wang ataupun keperluan, dan mereka pas kepada saya, dan saya sebagai pemegang amanah, dan saya bagi kembali kepada mereka yang memerlukan. Sebab ada yang kuarantin, agak sedih jugalah bila saya dengar kawan-kawan saya yang sampai kuarantin kat rumah, hospital stage 1 sampai stage 2, stage 3 sampai stage 4 di hospital. Dan yang paling menyedihkan, mereka sudah meninggal tanpa kita tahu dari awal. So dari sini
saya rasa ya termasuk juga pasal perkeso jugalah sebenarnya. So kat sini Kak, apa yang kami dapat bagi adalah pada ahli grup kami adalah bantuan makanan daripada ahli grup sendiri. Mereka ada yang wakaf dan bersedekah, dan juga bantuan dari segi kewangan sendiri. So alhamdulillah di sini since pandemik berjalan, saya boleh katakan alhamdulillah dari segi orang kata penyatuan pemandu tadi dapat kita merealisasikan, insya-Allah sebarang masalah. Betul. Itulah sebenarnya kepentingan bila kita berada dalam satu komuniti yang terutamanya komuniti yang besar. Lebih ramai kita berkumpul, lebih banyak bantuan dan dapat dihulurkan bersama. Dan daripada isu tadi Cik Khairullah, saya kira mungkin sebagai pegawai di Perkeso, mungkin Cik Khairullah boleh jelaskan kepada kami apa kesinambungan daripada isu tadi tu, kebajikan pemandu-pemandu e-hailing dengan peranan Perkeso bagi membantu mereka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih moderator dan terima kasih Cik Fazrul ya, daripada Grab, daripada Persatuan Pemandu Ihu ya. Baik. Saya Hairullah bin Mahfuz. Terima kasih kepada organizer pada petang ini yang sudi menjemput Perkeso sebagai salah seorang panel lah untuk berkongsi maklumat tentang peranan dan fungsi Perkeso kepada kalangan orang yang bekerja sendiri ni ya. Okey, seperti yang sedia maklum, Perkeso ni ya, kita pun dah sampai usia 50 tahun bertapak memberi perlindungan kepada rakyat yang bekerja, bermajikan ya, sejak tahun 1971 lagi. Jadi kita pun baru menyambut Jubli Emas tu 50 tahun pada Oktober yang lepas. Alhamdulillah, dan ramailah kalangan orang-orang yang bekerja yang bermajikan ni yang telah pun menerima manfaat, faedah daripada Perkeso ya, tak kira daripada skim macam-macam skim lah yang Perkeso ada, skim bencana pekerjaan, skim keilatan, lepas tu kita ada skim PSU dia di bawah SIP ya. Ramailah yang mana yang diberhentikan. Kebetulan MCO ni telah menguji betul Perkeso dengan peranan-peranan tersebut, menguji tentang apa tu hasrat skim-skim SIP ya, sistem insurans pekerjaan, di mana ramai kalangan mereka ni yang alhamdulillah menerusi kerajaan telah menerusi memberikan dana yang begitu besar ya, beberapa bilion melalui Perkeso untuk menyampaikan kepada mereka yang ditimpa kesusahan lah pada masa itu. Dan sehingga hari ini pun program itu masih berjalan, dan alhamdulillah ramailah rakyat yang berterima kasih lah ya kepada Perkeso. Dan ada juga segelintir kecil yang makna ambil peluang pula nak memanipulasi, membuat tuntutan palsu dan sebagainya. Tapi undang-undang tetap ketat dan kita akan menjalankan pendakwaan dan sebagainya lah. Okey, dalam isu yang berkaitan dengan apa yang dibincangkan pada petang ini berkaitan dengan orang bekerja sendiri ini, okey, sejarahnya Perkeso ni telah mengembangkan dia punya sayap pelindungan Perkeso ni kepada kalangan mereka yang bekerja sendiri ya. Asalnya kita memberi perlindungan kepada pemandu teksi ya, pada 13 Jun 2017. Kemudian kita juga telah mengembangkan perlindungan payung tersebut kepada perkhidmatan e-hailing ya, pada 1 November 2018. Jadi kedua-dua sektor kelas ni adalah merupakan di bawah kelas-kelas yang berada di bawah sektor penumpang ya, penghantaran penumpang. Kemudian pada 1 Februari 2019 kita kembangkan pula kepada pemandu bas. Jadi cukuplah 3 kelas tersebut yang berada di bawah sektor pengangkutan penumpang. Jadi kita melihat pada masa itu bahawa mereka ini adalah orang yang frontliner ya, yang berisiko tinggi pada masa itu, yang perlu diberi perlindungan. Malah mereka sendiri, kalangan-kalangan Persatuan Pemandu Teksi ini pada masa itu, mereka ini telah menyatakan hasrat kenapa Perkeso hanya melindungi orang yang bermajikan, yang bekerja yang ada majikan, tetapi tidak kepada mereka yang bekerja sendiri. Jadi mereka nakkan itu faedah tu diperluaskan kepada mereka. Dan alhamdulillah dengan izin Tuhan, maknanya kita dapat menyediakan satu program perlindungan yang sama kepada kalangan mereka inilah ya. Namun begitu duka cita, sambutan mereka ni amat rendah. Walaupun permintaan tu datang daripada mereka, tetapi respon tu rendah sehinggalah hari ini ya. Jadi pada 1 Januari 2020 perluasan ni telah dibesarkan lagi kepada 19 sektor yang lain, seperti kepada sektor pengangkutan dan penghantaran,
barangan atau makanan macam adik delivery rider dan sebagainya lah, ya, kepada penjaja, kepada online business, pertanian dan lain-lain, ya. Dia ada 19 sektor di situ. Jadi alhamdulillah juga kebetulannya, ya, bila berlaku MCO, kita lihat ramai pekerja-pekerja sendiri ni, terutama yang golongan-golongan delivery riders tu. Betul. Begitu tinggi permintaan tugas tu. Jadi ramailah yang diberhentikan kerja pada masa itu berkecimpung di dalam sektor tersebut. Ya, jadi bila dah ramai sangat yang berkecimpung dalam bidang tersebut, yang delivery riders tersebut, banyaklah kemalangan yang berlaku atas jalan, ya, dengan sistem dia yang agak terkejar-kejar untuk mengambil demand order, penghantaran dan sebagainya. Difahamkan ada beratus kes juga yang telah pun meninggal dunia di atas jalan raya. Dan kerajaan di atas rasa prihatin tersebut telah menyalurkan, ya, pada tahun 2021 ini bermula 2020, ya, Jun 2020, satu program perlindungan penjanagih, ya, kita panggil, iaitu bayaran RM69.80 dibayar sendiri oleh orang bekerja sendiri, dan selebihnya itu dibayar oleh pihak kerajaan untuk pastikan mereka ini berlindung di bawah Perkeso, di bawah macam mana mereka nak mencapai skim ni? Jadi mereka boleh hadir sendiri sebenarnya. Kalau nak daftar tu, mereka boleh datang sendiri ke mana-mana pejabat Perkeso untuk membuat pendaftaran, ataupun menerusi servis provider, platform provider masing-masing macam Grab, Lalamove, Foodpanda dan sebagainya. Tapi sambutan tu pun agak pelan pada untuk penjanagih. Kemudian pada tahun Januari 2021, kerajaan telah pun memberikan satu perlindungan percuma. Di bawah plan nombor 2 Perkeso, RM kalau ikut kos kadar asalnya bernilai RM232.80 diberikan secara percuma untuk perlindungan selama 12 bulan. Siapa yang mendaftar tu? Jadi mereka ni kita tumpukan pada masa itu kepada mereka-mereka yang delivery riders ni lah. Ya, dan mereka dapat secara percuma. Kita juga kita panggil program tu SPS Lindung kepada pengkhidmat masjid seperti Bilal dan sebagainya. Kemudian kepada sukarelawan polis, tentera, ya, maritim dan Angkatan Pertahanan Awam. Jadi alhamdulillah sehingga hari ini, maknanya untuk SPS Lindung ni memang banyak manfaat dia. Sehingga hari ini kita dah pun mencapai 200,000 lebih lah dia punya pendaftaran, ya. Daripada angka yang rendah bawah 10,000 sekarang dah mencecah kepada 200,000 lebih. Dan ramai juga kalangan mereka ni pun yang telah mendapat manfaat faedah daripada Perkeso, ya. Untuk makluman orang semua, ya, bahawa di bawah skim pekerjaan sendiri ini kita menyediakan 8 jenis faedah, ya. Faedah iaitu faedah perubatan, faedah hilang upaya sementara, faedah hilang upaya kekal dan sebagainya. Jadi kalangan mereka ini juga ada yang telah pun menerima pencen, ya. Maksudnya disebabkan kematian waktu bertugas, maka orang tanggungan tadi itu telah pun menerima pencen daripada Perkeso, ya, untuk sepanjang hayat. Contohlah macam caruman tu RM232.80 dibayar percuma. Kemudian waris dia boleh dapat pencen sehingga RM1,000 lebih sebulan, untuk sepanjang hayat. Jadi itu sebenarnya kalau nak dinilai, kalau dia nak bayar sendiri pun sebenarnya memang berbaloi, biar kata orang kampung kan. Maknanya waris tu akan dapat sepanjang hayat. Sepanjang hayat. Baik. Kalau dia suami meninggal, isteri akan mendapat pencen tu untuk sepanjang hayat. Jumlah tersebut. Anak-anak pula boleh sambung belajar universiti dengan mendapat beasiswa ataupun pinjaman daripada Perkeso. Satu jaminan yang sangat menjamin. Jaminan yang sangat menjamin. Tapi itulah kadang-kadang bila Perkeso, kerajaan telah menyalurkan beberapa bantuan di situ, tapi nampaknya rakyat Malaysia ni dia tak melihat itu sebagai satu habuan. Sebelum kita letakkan tu kan, Cik, kalau saya kira mungkin Cik Fazrul sebagai mereka yang betul-betul terlibat ataupun dekat dengan pemandu-pemandu ni, dengan isu yang diperkatakan oleh Cik Karol tadi kan, apa sebenarnya yang menyebabkan kengkangan untuk mereka mencarum ni? Okey, untuk dalam grup Iho Driver sendiri, kami sentiasa orang kata apa tu, konsistensi
memang menyalurkan maklumat tentang perkeso. Terima kasih. Sebab fikiran kami di sini, isu keselamatan patut kita ambil tak perlu ambil remeh lah. So dekat sini memang setiap hari ataupun kita akan blast di info. And saya sendiri beritahu pada ahli grup, whatever we do, kita kena ada preparation. Okay, preparation bukan sahaja tentang apa maksudnya business tool atau sebagainya, isu keselamatan, because ibarat seperti kalau kita memandu tanpa perlindungan, macam tu. So bila perkeso dah masuk tadi, selain daripada insurans, apa yang saya beritahu tentang daily ataupun annual, so perkeso ni pun memberi satu what they call bantuan dan lindungan yang terbaik buat masa ni. Dan banyak faktor-faktor yang saya nampak dari segi tak ada info ataupun kurang rasa, maksudnya ada yang rasa negatif dan juga sikap menunggu untuk mencarum. So saya kata kepada ahli-ahli grup dan juga kepada admin saya, kita akan memperhebatkan lagi perkeso ni. So dan juga kepada kami juga ada blast kepada grup-grup yang WhatsApp lain dan juga grup FB untuk, sebab saya nampak di sini macam Cik Khairullah kata, masih ramai yang tak mencarum. Betul. So di mana silap dia kat situ kan? Di mana silap dia? So macam saya kata, kalau kita sendiri bawa kereta, kita dah ada insurans ada kereta sendiri, kita insurans kan. Tapi masalahnya bila contoh macam PA ni sendiri yang menunggang motor membawa pesanan makanan, sekiranya berlaku kemalangan tadi, so apa jadi pada pemandu itu, penunggang motor itu dan juga keluarga pemandu penunggang motor itu sendiri. So kita akan bagi satu what I call pada awal sampai akhir cerita, sebab saya rasa perkeso ni ada video yang mereka ataupun sok-sok yang diorang dah hadirkan video di FB. Video tu untuk kesedaran, awareness dan sebab kat sini memang kita nampak dia punya mentality tu masih kurang lagi. Tapi itu bukan bermaksud kami patah semangat. Kami akan teruskan usaha ini untuk platform ini, untuk kami berikan kalau boleh full blast kepada rakan-rakan pemandu maupun PHL itu sendiri, penunggang motor tu tadi lah. Baik, Cik Fazrul, saya kira 30 November lepas BBTV ada turun membuat liputan berkenaan sembang santai e-show drivers bersama dengan pemandu-pemandu e-hailing, dan mungkin boleh kongsikan apa sebenarnya hasil dapatan daripada sembang santai itu, yang saya kira ketika itu juga turut memberi penerangan tentang kesedaran caruman perkeso. Okey, di sini one of the best information ataupun yang kami dapat berikan melalui media sosmed, melalui Facebook atau WhatsApp, memang kita akan blast lah perkara ini, sebab penerangan yang telah diberikan oleh Encik Hafiz Hanawi pada 30 hari bulan hari itulah di MZ Curry House. Apa yang saya nampak positif daripada pemandu sendiri, dan alhamdulillah mereka yang datang terus mereka register bersama perkeso, dan juga info padat dan juga sejarah-sejarah dan juga what they call perkara yang dah berlaku, maksud saya dari segi mereka yang pernah kemalangan dan sebagainya, dan ada juga berdasarkan visual video ataupun gambar untuk sebagai awareness dan juga sebagai untuk mereka lebih alert kepada perlindungan ni tadi. So perlindungan ni memang saya kata 100% memang kami akan sentiasa non-stop, dan mungkin selepas ini macam saya beritahu, kami akan masukkan topik ini mungkin sebagai benda yang wajib, mungkin untuk sebulan atau 2 bulan sekali. Kerana banyak manfaat yang sebenarnya harus diambil peluang lah, kerana manfaat ni bukan hanya kepada pemandu tetapi kepada waris juga. Betul. Dan tadi Cik Khairul, Cik Fazrul ada mengatakan tentang kes-kes yang didapat dapatan daripada ahli grup mengenai kebimbangan dan juga apa yang telah dibantu, maksudnya penyampaian saluran maklumat apa yang ada dari perkeso kepada pemandu-pemandu ini. Dan setakat hari ini, terutamanya ketika pandemik, dengan penambahan banyaknya pemandu-pemandu ini, berapa ramai agaknya dalam kumpulan ini
yang telah dibantu oleh Perkeso? Okey, kalau data yang tepatnya memang saya tak bersedia lah hari ini ya, tapi okey, untuk kes-kes lah ya, untuk kes-kes maksud you untuk pengangkutan penumpang, saya tak ada data yang tepat untuk yang tu. Tapi memang ada. Memang ada ramai ya. Untuk makluman semualah, kita pun secara kasarnya maknanya untuk kes faedah di yang telah pun dituntut sepanjang ni, maknanya kita telah menyalurkan lebih kurang 1878 penerima ya. 1878 penerima lah, orang bekerja sendiri yang telah pun menuntut faedah-faedah, bermacam-macam faedah lah yang melibatkan bayaran hampir 5.3 juta lah. Yang ni yang bekerja sendiri termasuk dengan termasuk semualah mereka yang bukan pemandu healing. Semua sektor yang 20 tu maknanya termasuklah semua tu. Jadi itulah kalau nak yang tepat saya memang tak adalah rekod tu hari ni kan. Tapi itulah jumlah dia. Jadi itu 5 juta, 5.3 juta yang kita bayar tu sebenarnya dia bukan berhenti di situ. Dia sebab apa, kadang-kadang mereka ni layak untuk mendapat faedah-faedah. Seperti yang saya nyatakan tadi, ada 8 jenis faedah yang Perkeso sediakan kepada mereka ni. Bermula dengan faedah perubatan, mana kos-kos rawatan tu sok-sok akan tanggung ya. Lepas tu diikuti dengan faedah hilang upaya sementara, MC mengikut bilangan berapa hari yang mereka kena berehat untuk sepanjang rawatan tersebut. Kemudian hilang upaya kekal dan sebagainya. Kalau kes-kes kematian pula faedah orang tanggungan, kita akan tanggung berterusan. Jadi 5 juta ni sebenarnya tak meliputi yang itu. Kalau ibaratnya kalau kita telah pun berbincang dengan PDRM suatu ketika dulu, di mana satu kos orang meninggal tu, dia punya kos yang Perkeso kena tanggung atau kerajaan kena tanggung ada lebih kurang 2 juta. 1 juta hingga 2 juta untuk seorang yang meninggal. Jadi maknanya tanggungan pencen itu berterusan. 1 juta. Jadi kalau nak kata ambil Perkeso ni rugi, sebenarnya Perkeso lah akan rugi. Sebab kita yang akan menanggung you all kan berterusan. Tapi disebabkan kita ni membawa hasrat kerajaan, hasrat rakyat juga, untuk supaya mereka ni dilindungi ya. Sebab kita ni konsep asasnya adalah kita ni replacement of income ya. Tuan Fazrul Fazrul keluar pagi-pagi, balik tengah malam mencari rezeki untuk apa? Untuk dapatkan suatu pendapatan. Jadi bila pendapatan tu yang ditanggung, yang jadi beban ni tanggungjawab Cik Fazrul untuk keluarga tu, ditakdirkan Cik Fazrul ditimpa bencana, siapa yang akan cari rezeki? Betul. Siapa yang akan ganti? Nak harap abang, keluarga, berapa lama mereka boleh bagi? Betul. Perkeso juga sebenarnya yang patut menjadi bapa angkat kepada keluarga tu. Betul. Jadi itulah peranan kami ni sebenarnya, hasrat yang ikhlas, yang berterusan, yang kita harap orang bekerja sendiri semua, tak kira lah pemandu teksi, P-hailing ke, P-hailing atau e-hailing, pemandu teksi, bas ke ataupun P-hailing yang rider ni, supaya ataupun mana-mana orang bekerja sendiri ni, 20 sektor ni, supaya ambil peluang ni supaya biarlah tanggungjawab waktu kita susah tu Perkeso yang tanggung, bukan orang lain. Betul. Ya, sebab apa, manfaat dia besar. Sebab apa, konsep replacement of income ni maksudnya waktu kesusahan itu, waktu kalau ditakdirkan kita maut contohnya kan. Saya sendiri pun mencari Perkeso juga walaupun saya kerja susu kan. Betul. Jadi tapi separuh bagi majikan bayar, separuh lagi saya potong gaji saya lah. Tapi dia punya manfaat tu, contohnya macam sekarang ni waktu musim MCO kita juga telah membuka satu ruang membayar faedah kepada mereka yang ditimpa COVID-19 ataupun mereka yang terpaksa duduk di rumah kerana kuarantin sebab penularan rakan-rakan sekerja yang rapat. Jadi sebab itu Perkeso bayar juga dia punya faedah-faedah hilang upaya sementara sebenarnya walaupun COVID-19. Cuba tanya, kalau kita nak tanya insurans lain ada bayar tak untuk COVID-19? Itulah dia. Semua lari kan. Baik, sebab apa? Kos dia mahal. Tadi ada Cik Khairul kata beri saya satu video kan berkenaan dengan Perkeso. Ada tak? Saya kira mungkin kita boleh tontonkan kepada penonton dan mungkin Cik Khairul boleh berikan sedikit penerangan lah berkenaan dengan video. Okey, silakan. Ya, kita Hidup ini adalah himpunan waktu-waktu yang bermakna. Waktu kita mula melangkah dewasa dan mengenal erti hidup. Waktu kita sedar yang kita hanya mampu merancang. Adik tenang, Raymond. Ada masa? Rasa? Biarpun ada waktunya kita jatuh dan terhenti. Abang, mari bang. Baiklah. Kita harus yakin untuk bermula sekali lagi
dan meneruskan perjalanan hidup ini demi cita-cita, demi keluarga. Hari demi hari, titik peluh dan harapan dikongsi, pagi ke petang, siang ke malam. Kita mulakan setiap hari, setiap kerja dengan doa, membina kerjaya demi diri dan keluarga. Membawa bahagia, mencipta kenangan, menjadi ilham. Perkeso telah ditubuhkan pada 1971. Sepanjang tempoh ini, ramai pencarum yang ditimpa kemalangan dan kematian telah menerima bantuan faedah Perkeso. 50 tahun bukanlah satu tempoh yang singkat. Inilah wawasan Perdana Menteri kedua kita, Tun Abdul Razak. Beliau sedar yang tenaga kerjalah yang menjadi tulang belakang sesebuah negara. Inilah sejarah dan warisan Perkeso. Perjalanan kita, cerita kita. Dan ini untuk membina sebuah negara yang maju dan makmur. Untuk membina satu tenaga kerja yang sihat dan selamat. Dari generasi ke generasi. Di bawah satu prinsip dari semua untuk melindungi semua. Dengan berkongsi dana dan keringat untuk menjana solidariti. Dengan memastikan setiap pendapatan yang terhilang akan terganti. Dengan memelihara kesaksamaan setiap warga. Dengan penuh rasa prihatin. Kerana keselamatan sosial adalah hak dan keperluan kita bersama. Tanggungjawab kita bersama. Perkeso was the sole rescue for my entire family. Rakan terdekat saya kemalangan, cacat kekal dan pihak Perkeso lah yang membantu dari segi kewangan untuk fisioterapi. Walaupun saya telah mencarum selama 40 tahun, tidak pernah klaim, tapi saya yakin dengan caruman saya ini dapat membantu mereka yang lebih memerlukan di luar sana. Mungkin selama ini saya sehat, tapi saya akan kekal mencarum dengan Perkeso sehinggalah saya bersalah. Ia adalah tanggungjawab kita bersama. Saya akan sentiasa mencarum demi keselamatan rakyat Malaysia dan negara. Perkeso merupakan satu simbol yang melambangkan perkongsian di antara satu sama lain. Semua pekerja tak kira bangsa, agama, latar belakang atau pekerjaan mereka, tapi bekerjasama. Biarpun kita bekerja sehabis baik, sedaya upaya termampu, aral melintang tak mengikut waktu dan malang tidak berbau. Apa yang akan berlaku, tetap akan berlaku. Kaki terpaksa dipotong. Masa depan saya semakin gelap. Cahaya tu dia datang daripada Perkeso untuk kembali berjalan seperti orang normal. Sekarang perlu gantung kepada keluarga yang untuk jaga saya. Susah nak menerima lah. Nasib baik saya ada mencarum dengan Perkeso. Saya dapat rawatan yang pakar dan penjagaan yang baik. Memang saya totally dah down, tak ada harapan. Bila masuk ke pihak pusat rehab Perkeso, perasaan down tu hilang. Walaupun kita tak nampak waktu kita ada caruman, tapi kita tak tahu apa yang akan berlaku masa hadapan. So caruman tu sangat-sangat yang penting pada saya dan pada semua orang. Inilah sikap yang telah kita pupuk sejak dahulu. Kerana bencana terjadi bila-bila masa, kita mungkin kehilangan nyawa atau upaya, baik di tempat atau waktu kerja, ataupun di luar kedua-duanya. Tak kira sama ada bermajikan ataupun bekerja sendiri, tak semua pekerjaan datang dengan perlindungan dan latihan. Kerana setiap pekerjaan dan pekerja rencam dan berbeza. Namun hak dan keperluan kita sebagai pekerja tetap sama dan kita berkongsi kebimbangan yang sama. Apa akan berlaku bila kita kehilangan kerja? Siapakah yang akan setia bersama pada waktu-waktu itu? Perkeso sentiasa memastikan agar setiap dasar, inisiatif dan usaha kerajaan dalam memperkasakan perlindungan keselamatan sosial kepada rakyat di Malaysia, terutamanya golongan pekerja dan majikan terbela. Perkeso turut memainkan peranan yang besar dalam memastikan pelaksanaan wawasan keselamatan sosial negara berjalan dengan lancar dan berkesan. Selepas 50 tahun, ramai rakyat Malaysia telah dibantu sama ada golongan pencarum maupun bukan pencarum. Perkeso itu prihatin dan prihatin itu Perkeso. Kini, kita makin dewasa, makin matang, makin satu. Dan kita kembali bekerja setiap hari dengan pengalaman yang ditimba, dikumpul dan dikongsi
Dekad demi dekad demi dekad demi dekad demi dekad, demi keselamatan dan kesaksamaan semua, demi kita. Inilah hasilnya. Inilah ganjaran kita. Inilah keselamatan yang telah kita bina dan kecapi. Dan kita boleh melangkah lebih jauh lagi. Baik, saya kira itu antara bibit-bibit ataupun klip video yang telah disediakan oleh pihak Perkeso. Dan untuk anda melihat secara penuh tayangan video tadi, boleh pergi ke laman web Perkeso. Laman web Perkeso ada di YouTube, di Facebook Perkeso. Dan saya kira dalam video tadi dah ada penerangan yang agak jelas, termasuk dengan penyusunan situasi dan juga keadaan dan juga susunan bantuan yang akan diberikan, manfaat yang boleh dimanfaatkan oleh pencarum-pencarum. Betul. Ya, betul. Dan saya tengok di situ tadi, kita bila bercakap tentang bekerja sendiri, sebenarnya ada dalam pelbagai sektor. Jika hari ini kita berbincangkan tentang pemandu e-hailing, tetapi sebenarnya mereka-mereka yang lain bekerja dalam sektor-sektor lain sendiri pun boleh memanfaatkan bantuan ini. Boleh. Betul. Dan Cik Fazrul, tadi saya ada lihat di situ banyak kepada mereka tu lebih kepada bantuan melalui penyakit ataupun kemalangan yang telah mereka ni kan. Betul. Tapi dalam isu pemandu e-hailing ni, sebenarnya selain daripada isu kemalangan, tempat kerja mereka di atas jalan raya, sebelum mereka menuju ke jalan raya tu, mereka perlu singgah ke vendor untuk mengambil tempahan pelanggan. Dan saya kira di tempat di vendor tu ada banyak isu-isu yang berlaku. Contohnya hasil dapatan daripada apa yang saya temu ramah pemandu ni, kata mereka adalah selain daripada badan yang letih, mereka juga mengalami satu stres yang hebat apabila tunggu dekat tempoh masa untuk tunggu dekat vendor tu lama, dan kemudian itu mengganggu trip-trip mereka. Kemudian ada juga yang sebab dia orang lambat, nanti benda tu walaupun dah dimaklumkan di dalam apps, pelanggan masih lagi marah kepada mereka, dan ada banyak lagi isu-isu yang tak kena-mengena yang seharusnya mereka tanggung. Dan juga termasuk ada juga bila ada isu yang pemandu ditipu berkenaan dengan implikasi apps yang mendadak dan sebagainya. Ada juga yang kata tentang rezeki mereka di hijack melalui apps dan sebagainya. Apabila dan EHO, apa peranan EHO dalam membantu mereka mengawal emosi kita kira ni kan, kebajikan emosi. Dan saya kira mungkin juga lepas ini Cik Khairul boleh sambut, ada tak bantuan khusus daripada pihak Perkeso mengenai isu ini? Kita mulakan Cik Fazrul. Untuk EHO Drivers Malaysia, biasa perkara ni agak normal pada kami. Dia lebih kepada pemandu yang baru register ataupun pemandu yang kat sini kami klasifikasikan pemandu part-time, part-time full-time dan full-time. So untuk yang terjejas biasanya untuk mereka yang part-time dan part-time full-time lah. Untuk kes yang sebegini kami lebih kepada pemberitahuan info. Okey, sekiranya sebagai contoh syarikat Grab sebagai contoh, okey, sekiranya berlaku kes passenger tidak membayar fare tadi melalui apps, so tidak ada masalah, anda hanya report melalui help center saja. Okey, sebab mereka ada sistem yang supersonic yang terbaik di Malaysia so far, service provider. Cuma mungkin pada syarikat service provider yang lain mungkin harus meningkatkan lagi dari segi security. Sebab apa yang saya nampak mungkin sebab pemandu hari-hari masalahnya berbeza-beza kan. So dari soal ditipu masih ada kami dengar juga. Cumanya dari segi orang kata apa tu, bila waktu, sebab saya kata persediaan untuk menghadapi masalah. So ada masa kita hari ini kita okey, besok tak okey pula kan. So di sebalik itu pengurusan stres. Pengurusan stres ni memang kami, macam saya tadi bertindak sebagai motivator, saya selalu kata kepada pemandu, these are the thing, dan memang kita akan beritahu apa masalah yang akan berlaku, dan kami harap anda ambil tahu dan anda implement benda ni. Sebab kes macam Cik Aisyah beritahu tidak dibayar ataupun lama menunggu di vendor dan sebagainya, kita ada satu what they call soft maker. So macam mana kita nak banyak yang saya beritahu, okay, kalau anda ada masalah di vendor mungkin boleh call passenger customer, adakah mereka boleh tunggu atau tidak dan sebagainya. So kita kena naikkan peranan.
Because kalau kita tunggu, sebagai contoh, kita kena macam saya kata tadi, kita kena ada buat pembuat keputusan yang tepat dan cepat. So bila kalau kita ambil masa, so dia menjadi stres yang agak tinggi di situ kan. So antara kes-kes yang nampak dari segi tidak dapat mengambil fare ataupun tekanan melalui vendor, yang saya dengar juga untuk P-hailing, untuk Foodpanda mereka mengejar trip. Ya, betul. So ada yang langgar lampu isyarat dan sebagainya. Ya, itu yang akan menyebabkan akhirnya berlaku kemalangan dan sebagainya. So macam saya tadi, isu keselamatan ni macam maksud saya tadi, memang betul kita memang galakkan untuk perkeso, tapi pada masa sama tolong jaga dari segi keselamatan. Tolong jaga dari segi sebab situasi ni sebenarnya berbeza-beza dan kami nak mereka lebih fokus dan pembuat keputusan yang lebih tepat dan cepat. Betul. Dan itu peranan yang telah dimainkan oleh pihak EHO. Dan bagaimana dengan perkeso? Bila kita menangani isu ni sebenarnya tadi, bila kemalangan kita akan stres. Sebelum stres, bila kerana stres pun boleh menyebabkan kemalangan. Dan tanpa kemalangan ataupun stres ni sebenarnya pun berikutan pandemik ni pun telah menyebabkan semua orang stres. Jadi mungkin ada bantuan ataupun manfaat yang boleh berada dalam perkeso. Perkeso selain daripada menyediakan 8 faedah yang dinyatakan tadi, kita juga menyediakan aktiviti kalau dengan persatuan, dengan platform provider, kita menyediakan satu kursus ataupun aktiviti-aktiviti pencegahan kemalangan, pemanduan selamat, mungkin kita boleh masukkan input-input yang stres tadi jugalah dalam maksa memandu selamat tadi. Jadi benda-benda macam itu kita berikan secara makna percuma daripada perkeso. Maknanya kalau ada kerjasama daripada persatuan, yang macam Encik Fakhrus tadi ada persatuan dari mana-mana kan, boleh datang dengan perkeso dan menunjukkan bahawa you ada berapa ramai ahli. Kita akan adakan satu taklimat secara percuma yang berbentuk aktiviti pencegahan kemalangan, dan mungkin termasuk juga kaunseling lah, kalau kita boleh masukkan sekali input kaunseling kepada. Kaunseling itu memang ada di bawah perkeso. Kaunseling itu memang ada sebenarnya, tapi di bawah satu program lain lah, SIP dan sebagainya. Namun kita, insyaAllah sebab kita ni bersifat keselamatan sosial sejagat, luas benda tu keselamatan sosial tu. Jadi kita boleh bawa input berkenaan untuk kita kongsikan bersama dengan orang-orang bekerja sendiri. Ada sebab sekarang ni mungkin ada yang tak ada di bawah mana-mana naungan kan, ada pemandu yang tidak bernaungan. Masa ini memang tak adalah secara spesifik untuk orang bekerja sendiri, tapi benda itu tak pelik kalau kita nak adakan juga pada satu hari nanti, sebab aktiviti pencegahan pun dah ada, mana benda lain pun insya-Allah akan ada jugalah. Jadi itulah mungkin saya boleh tutup. Yang tadi kita ada cakap tentang penjana gig kan. Ya, penjana mungkin boleh kongsikan mengenai. Okey, penjana gig ni program ni bermula daripada Jun 2020 dan akan tamat pada hujung tahun ni, pada hujung Disember ni. Jadi kita mintalah supaya mana-mana player gig seperti P-hailing, e-hailing, mana-mana juga yang terlibat dengan gig ekonomi ni, supaya menyambutlah baik program ni. Dengan hanya bayaran RM69.80 di bawah plan nombor 2, harga kos sebenar adalah RM232.80, tetapi yang selebihnya itu ditaja oleh pihak kerajaan. Jadi perlindungan selama 12 bulan, maknanya tuan-tuan dan puan-puan boleh layaklah untuk mendapat faedah SKSPS, Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri, dengan hanya membayar RM69.80 sahaja. Dan tawaran itu masih lagi terbuka pada hari inilah sehingga hujung bulan ni, insyaAllah. Mungkin kita sedang menunggu di skrin untuk kongsikan sebenarnya, dan mungkin maklumat lain tu boleh Cik Khairul jelaskan lagi apa yang ada di skrin kita ada. Ini skrin dia, ini infografik berkaitan dengan itulah. Jadi di situ ada 7 perkara ya. Jadi itu apa dia pengertian dia dan dilihat di situ tarikh sehingga 31 Disember tu pada hujung tahun ni lah, maknanya benda itu akan tamat lah. Peluang ni akan tamat. Ini adalah bulan terakhir untuk kita mengambil peluang menyertai program penjana gig inilah kepada semua abang-abang. Bagaimana cara termudah selain daripada walk in ataupun telefon, bagi cara boleh berhubung dengan 1300 22 8000 untuk mendapatkan cara proses pendaftaran program ni lah. Nanti mereka akan guide kita, membimbing kita macam mana nak mendekati ataupun pergi ke mana-mana pejabat untuk menyertai program ni, sebab peluang ni memang terhad sampai hujung bulan ni lah.
Baik. Dan saya rasa kira ini mungkin berketepatan juga dengan hari kita membuat wawancara ni supaya maklumat ni dapat ditahu kerana kita masih ada tempoh 1 bulan untuk mereka memanfaatkan. Dan kalau ini secara individu boleh ke kalau yang permohonan mereka dilakukan secara pukal mungkin melalui persatuan? Memang selama ni pun ada seperti Grab, Grab apa tu dengan Food Panda dia, dengan Lalamove, dengan Halo, Rider, ramai lagi yang agensi-agensi berkenaan yang telah pun memberikan senarai nama kepada pihak kami untuk membuat pendaftaran secara pukal. Jadi kami memang melayanlah mana-mana yang telah memberikan senarai tersebut, kita akan daftarkan dan kita akan terima bayaran secara pukal daripada pihak yang berkenaan untuk kita berikan perlindungan tersebut secara serta-merta lah selepas saja kita menerima senarai tersebut. Baik, para penonton, saya kira apa yang telah kami bincangkan pada hari ini lebih kurang 1 jam kita bersiaran, banyak maklumat dan input yang telah dikongsikan baik daripada pihak persatuan yang bakal didaftarkan secara sah ini, EHO Drivers Malaysia, dan juga daripada pihak Perkeso sendiri. Dan mungkin juga sekiranya anda mempunyai apa-apa lagi isu lain tambahan yang mungkin berminat untuk kami bawakan dari studio kepada anda, boleh nyatakan kepada kami di ruangan komen dan kami insya-Allah akan bawakan isu itu bersama tetamu jemputan yang sesuai kepada anda. Dan untuk sesi penghujung ini, saya kira kita mungkin boleh simpulkan dengan sedikit saranan daripada Cik Fazrul selaku pengasas EHO Drivers dan juga Cik Khairul selaku pegawai di Perkeso. Baik Cik Fazrul, mungkin boleh beri saranan kepada para penonton yang ataupun mereka-mereka sebagai pemandu, apa yang patut mereka lakukan dan mungkin boleh sertai EHO, apa manfaat yang mereka dapat. Okey, untuk EHO Drivers Malaysia, apa yang perkara utama yang kami sarankan adalah melalui ilmu. Okey, sekiranya anda berminat untuk join mana-mana syarikat EHO, service provider, mungkin boleh jumpa dengan kami dan kami akan memberi penceritaan. Maksudnya dari segi SOP, documentation dan sebagainya, sebab saya rasa yang penting sekarang ni dari segi teori yang nampak dan tak nampak, dan juga dari segi praktikal, sebab orang kata dengan e-hailing ni benda-benda indah dan sebagainya. So kami akan bagi tahu penceritaan daripada A sampai Z macam mana penceritaan dalam e-hailing ni. Tapi so far alhamdulillah, jika anda betul-betul strong, anda begitu memang ke arah e-hailing, memang kami akan bantu anda, assist anda daripada awal sampai akhir, insya-Allah. Baik, insya-Allah. Okey, macam mana pula dengan Cik Khairul? Okey, ayat terakhir saya daripada kisah Nabi ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik. Seorang lelaki berhenti depan masjid untuk bertemu Rasulullah. Namun unta tunggangannya dilepas begitu saja tanpa diikat kerana percaya pada perlindungan Allah. Tapi Rasulullah menegur, ikatlah unta itu, sesudah itu barulah bertawakal. So maksudnya dalam keadaan ni, janganlah kita meletakkan diri kita dalam keadaan maknanya bebas seperti layang-layang tanpa perlindungan. Kita tahu bahawa kita ni adalah mungkin punca rezeki untuk keluarga. Jadi buatlah sesuatu, berdaftarlah dengan Perkeso, sementara program-program Perkeso yang banyak ni untuk perlindungan anda semua. Jadi fikirkan anak, fikirkan isteri, ya, untuk perlindungan semua tu. Keluarkan sedikit bayaran, insya-Allah dia akan amat memberi manfaat kepada keluarga dan diri anda. InsyaAllah. Alhamdulillah. Saya kira bukan sahaja kita telah mendapat perkongsian yang sangat padat mengenai isu kebajikan e-hailing, pemandu e-hailing, tapi kita juga mendapat sedikit bicara hikmah daripada Cik Khairul mengenai skim perlindungan. Dan seperti yang telah kami wawarkan sebentar tadi, anda yang mungkin terlibat di dalam apa yang kami bincangkan di sini, anda punya tempoh lebih kurang 1 bulan untuk dimanfaatkan, dan selepas itu mungkin juga skim ini tidak diteruskan ataupun tidak dibuka. Kita tidak tahu, tetapi sementara pihak Perkeso telah pun memberi peluang ini, kita harap anda manfaatkan dia. Cepat-cepat pergi mencarum dan ingat untuk masa hadapan waris kita juga. Waris kita, ya betul. Baik, saya kira itu sahaja perkongsian Big Niaga pada hari ini, dan insya-Allah kami akan ke udara untuk ke segmen lain bersama tetamu jemputan lain yang semestinya eksklusif hanya di Big Blue BBTV. Teruskan menyokong kami di semua saluran media rasmi BBTV. Kami akan kembali dengan banyak lagi cerita-cerita lain, perniagaan lain, isu semasa. Sehingga berjumpa lagi. Salam hormat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.